Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam kepada junjungan besar Rasulullah SAW, para sahabat, para aulia-aulia ya, yang telah berjuang menegakkan Islam ini hingga Islam itu sampai kepada kita. Alhamdulillah, so hari ini saya akan kongsikan tentang perjalanan umat Islam daripada zaman Rasulullah SAW melintasi hingga kepada zaman kita kini dan hingga kepada hari kiamat. Dan saya akan guna whiteboard ini untuk saya nukilkan, untuk saya letakkan carta apa yang berlaku sepanjang zaman itu, dan saya harap apa yang saya terangkan ini menjadi manfaat kepada kita ya. Jadi kita lihat fasa pembahagian umat Islam ini ya. Yang pertamanya kita sebut sebagai ini yang pertama ya, zaman Rasulullah. So ini adalah fasa yang pertama dalam perjalanan umat Islam dan kita melalui fasa ini selama 23 tahun. Ya. Ini ada hadis yang menceritakan fasa-fasa ini. So saya nukilkan, saya tak bawa hadis dan matannya. Kemudian apabila Rasulullah wafat, kita masuk kepada fasa yang kedua yang disebut sebagai fasa kekhalifahan ala manhaj al-nubuwah. Ini fasa yang pertama ini. Yang kedua kita masuk kepada fasa khalifah. Khalifah yang 4 itu di fasa manhaj nubuah, pemerintahan mengikut cara Rasulullah. Yang fasa ini disebut selama 30 tahun. So kita ada 4 orang khalifah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Kemudian ada 6 bulan lagi disambung oleh Sayyidina Hasan. Jadi fasa itu disebut sebagai fasa yang kedua, iaitu fasa pemerintahan khulafa. Khalifah khulafa Rasyidin. Jadi apabila tamatnya fasa ini, kita masuk kepada fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga ini disebut sebagai kekhalifahan yang berasaskan daulah. Ya, pemerintahan yang kita tengok itu pemerintahan beraja lah ya, daripada Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian disambung oleh Osmaniyah di Turki. Dan fasa ini adalah fasa kekhalifahan. Ya, fasa umat Islam ini ada khalifahnya, ada induknya. Dan kita tengok ini adalah fasa yang ketiga. Jadi fasa ini kalau kita tengok yang terbesarnya adalah kejatuhan Konstantinopel pada 29 Mei 1453. Ya. Ini di fasa daulah ya. Fasa kekhalifahan berasaskan kerajaan 29 Mei 1453. Mei 1453 jatuhlah Konstantinopel, satu perkara yang disebut oleh baginda Nabi sejak dari zaman Rasulullah bahawa Konstantinopel itu akan ditakluk oleh umat Islam. Jadi dia berlaku di zaman Muhammad Al-Fatih pada 1453. Ya, ini zaman Khalifah Osmaniyah. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang Rasulullah gariskan akan berlaku zaman Osmaniyah. Ada juga peristiwa di fasa ini yang Rasulullah sebut dalam hadisnya berlaku serangan kaum Turk. Ya, kaum Turk, serangan-serangan, ada 3 fasa serangan yang menghancurkan umat Arab waktu tu. Memang berlaku serangan Tatar tu. Zaman Hulagu, kemudian berlaku juga zaman Timur Leste. Ya, agak menyedihkan apa yang berlaku zaman Timur Leste tu. Timur Leste tu dah Islam, Tatar yang telah Islam, tapi berlaku juga penghapusan bangsa Arab itu terutamanya, Jazirah Arab itu. Jadi ini adalah benda-benda yang Rasulullah sebut dalam hadis berkaitan dengan kajian akhir zaman. Dan fasa daulah-daulah kekhalifahan berasaskan kerajaan beraja ni berakhir pada 3 Mac 1924.
3 Mac 1924 apabila khalifah yang terakhir Sultan Abdul Hamid dimakzulkan oleh Mustafa Kemal Atatürk yang membawa kepada pemerintahan Turki baru, Turki yang disebut sebagai Turki moden. Jadi kita masuk kepada fasa yang keempat, yang ni lah dipanggil Mulkan Jabarian. Mulkan Jabarian. Pemerintahan yang kita masukkan sebagai pemimpin yang memaksakan kehendaknya. Jadi maksudnya diktator lah. Mulkan Jabarian. Jadi apabila kita tengok fasa ni nanti, kita tahu apa yang sepatutnya kita bertindak dalam melalui fasa ini. Adakah tindakan-tindakan kita selama hari ini betul, menepati apa yang disarankan Rasulullah, atau tindakan-tindakan kita itu sebenarnya salah, salah, melencong atau lari daripada garis yang Rasulullah dah bagi tahu dalam hadis-hadis baginda, ya. So fasa Mulkan Jabarian ni hanya akan berakhir apabila zaman pemerintahan kekhalifahan Al-Mahdi. Al-Mahdi, ya. Jadi kita tengok sini ada kekhalifahan pemerintahan Rasulullah, ada khalifah. Apabila masuk kepada fasa 4 Mulkan Jabarian ni, kita sebenarnya tidak akan ada khalifah. Jadi kita kena faham ni, tidak akan ada khalifah seperti yang digariskan dalam hadis. Kekhalifahan hanya akan ada di zaman Al-Mahdi, ya? Jadi dari situ kita kena faham apa sebenarnya yang berlaku konflik dalam dunia hari ini. Konflik dunia melibatkan orang barat, melibatkan komunisme, melibatkan gerakan-gerakan Islam. Jadi kita tengok gerakan Islam itu apakah menepati apa yang disarankan Rasulullah atau sebenarnya melencong, ya? Nampak macam hebat, nampak macam memperjuangkan agama, tapi sebenarnya melencong. Sebab Rasulullah dah bagi tahu fasa ini tak ada khalifah. Kekhalifahan hanya akan ada zaman Al-Mahdi, ya. Jadi kita jangan melencong macam orang-orang Yahudi melencong menunggu Mesiahnya, kemudian Mesiah tak datang, mereka tukar kefahaman kepada Zionisme, di mana mereka lah yang menyediakan negara Israel itu, bukan Mesiah dia yang menyediakan. Jadi konsep Zionisme itu apakah telah masuk kepada kumpulan-kumpulan militan yang kita kata militan Islam itu, sehingga mereka berusaha untuk menegakkan kekhalifahan dalam fasa ini. Jadi kita tengok kepada fasa Mulkan Jabarian. Jadi saya nak padam apa yang saya gariskan ini. Nanti kita nak lebih fokus, kita tak nak tengok kepada fasa-fasa ini, kita nak fokus kepada fasa Mulkan Jabarian hinggalah kepada kiamat, berlakunya kiamat. So kita nak tengok tu, ya. So saya padam dulu, ya. So Mulkan Jabarian ini dah berlaku sejak 1924. Ini adalah fasanya dan dia akan bergerak hinggalah kepada kiamat. So ini kita kata dunia sudah terhapus, kiamat. So kita nak tengok bagaimana fasa-fasa ini, ya, yang kita perlu lalui itu bagaimana. So Rasulullah menggariskan, Rasulullah dalam hadis di hadis yang sahih, ya, mutawatir, ada 10 tanda-tanda kiamat, ya. So saya nak letak dulu 10 tanda ini. Yang pertama Dukhan, ya. Dukhan. Yang kedua Dajjal. Yang ketiga binatang melata. Yang keempat matahari yang terbit di barat. Matahari yang terbit ke barat. Yang kelima turunnya Isa. Yang keenam Ya'juj, Ma'juj.
7, 8, 9 adalah 3 gempa. Yang ke-10 keluar api di Yaman yang menggiring manusia untuk kumpulkan manusia. Ini fasa dah akhir zaman. So saya nak gariskan daripada fasa mulanya Mulkan Jabarian hinggalah kepada kiamat. So kalau kita nak letak kiamat, ada hadis yang ada dua ni lah ya, dua hadis yang sedikit pentafsiran dia berbeza tentang antara terbitnya matahari dengan kiamat. Jadi kita tengok ni terbitnya matahari di sebelah barat. Kalau kita tengok fasa terbitnya matahari di barat, terbit di barat. So ada yang saya tengok hadis tu ditafsirkan dia berlaku 100 tahun, 120 tahun selepas matahari terbit di barat itu baru kiamat. Tapi saya lebih bersetuju dengan pandangan tentang hadis yang lagi satu, iaitu antara terbitnya matahari di sebelah barat dengan kiamat itu tidak lebih daripada 3 hingga 4 tahun. Sebab dalam Quran dah menyebutkan bahawa apabila matahari terbit di barat itu maknanya pintu taubat tertutup. Pintu taubat tertutup, ya. Jadi saya lebih bersetuju bahawa antara matahari terbit di barat dengan kiamat itu berlaku lebih kurang 3-4 tahun. Jadi matahari terbit di barat itu sebenarnya tak ada umat Islam dah. Yang kedua, akan ada kematian umat Islam. Umat Islam. Jadi ada hadis yang Rasulullah menyatakan apabila setelah umat Islam ini satu pun tak tinggal lagi di dunia ni, maka kita ada 2 generasi saja sebelum kiamat itu berlaku. Jadi dia berlaku ada lagi satu hadis yang menyebutkan bahawa antara kematian umat Islam yang terakhir itu dengan kiamat itu jarak dia 40 tahun. Jadi ini adalah jarak dia 40 tahun. Kematian umat Islam ni bukan tanda kiamat besar, tapi matahari terbit di barat ni adalah tanda kiamat yang besar. So kita yang keempat ni kita dah buang, ya. Kemudian api, tanda kiamat yang ke-10, iaitu api yang api yang menghalau manusia daripada Yaman kepada tempat berkumpul. So ini dalam fasa ini, ya. So kita buang, kita tinggal lagi kematian umat Islam. Jadi sebelum kematian umat Islam ni ada pemerintahan, dipanggil pemerintahan Imam Mahdi. Ya. Pemerintahan Imam Mahdi ni antara 7 hingga 9 tahun. Dan ulama-ulama berselisih pandangan lah tentang apa yang berlaku antara pemerintahan Mahdi ini dengan kiamat, ya. So ada pandangan, saya lebih bersetuju dengan pandangan Al-Mahdi memerintah 7 hingga 9 tahun. Selepas itu diperintah oleh Nabi Isa. Isa selama 40 tahun. Sebab ada penceramah-penceramah kita yang menukilkan daripada Syekh Yusuf Al-Wabil, Ustaz Badli Shah menerangkan, menceritakan daripada tulisan Syekh Yusuf Al-Wabil bahawa Nabi Isa ni akan berkahwin dan ada anak, ya. Jadi selepas zaman Nabi Isa ni akan ada lagi beberapa khalifah Islam. Yang ada beberapa lah, memang ada hadis yang menyebutkan akan ada pemuda dari Yaman yang akan jadi khalifah selepas ni. Memang disebut, ada hadisnya, ya.
Jadi saya lebih meyakini jarak antara kerajaan Islam kekhalifahan yang terakhir Al-Mahdi ni dengan kiamat ni ada jarak masa yang agak panjang, panjang beberapa generasi. Ya, kita tak pastilah, tapi paling kurang di sini pun dah ada 50 tahun. Kemudian di sini lagi. Kemudian selepas itu barulah manusia ni kembali kepada sebahagiannya kembali tidak kepada kekufuran, dan selepas itulah umat Islam akan dimatikan semuanya dengan angin sejuk yang keluar. Bila angin tu cari umat Islam, apabila umat Islam tersedut saja angin tu, semuanya akan meninggal. Dan dikatakan umat Islam yang terakhir yang meninggal, bukan umat Islam, maksudnya orang beriman yang terakhir yang meninggal adalah dua pemuda yang menggembala kambing. Mereka pergi ke Mekah dan Madinah sewaktu itu, tapi apabila mereka sampai di sana, yang mereka dapati hanyalah Mekah dan Madinah tu dihuni oleh binatang-binatang buas, anjing, serigala saja, ya. Jadi mereka kata dulu di sini ramai orang, jadi sekarang dah tak ada. Jadi akhirnya nanti Mekah dan Madinah yang kita nak pergi sangat tu kan, bangga-banggakan sangat tu, akan ditinggalkan, akan dihuni oleh binatang selama 40 tahun. Jadi jarak antara Al-Mahdi dengan kiamat itu bagi saya panjang lah. Kematian yang umat Islam itu pun panjang, ya. Tapi apabila umat Islam meninggal yang terakhir itu, jarak antara itu dengan kiamat ada 40 tahun. Jadi ada hadis tentang Kaabah itu diruntuhkan. Jadi dia berlaku lebih kurang di sini. Ada orang daripada Afrika datang meruntuhkan. Nabi cerita orangnya macam mana semua. Menggunakan cangkul, jadi runtuhkan batu-batu yang membina Kaabah. Jadi ini adalah fasa. So, Isa, maknanya Nabi Isa turun di sini, ya. Turun di sini Nabi Isa. Ini Nabi Isa turun. So, saya buang. Selepas zaman Isa dan Al-Mahdi ini akan ada Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. So ini fasa dia sebelum kekhalifahan Al-Mahdi itu ditegakkan, akan keluar Ya'juj Ma'juj. So kita dah buang Ya'juj Ma'juj. Sebelum Isa akan keluar Dajjal. So yang dua ni kita hapuskan. Keluarnya binatang yang melata ini selepas zaman ni, ya, selepas zaman ini, ketika manusia sudah kembali kepada kekufuran. Jadi ada sebahagian umat Islam, ada sebahagian telah kufur. Jadi binatang ni keluar daripada bumi, dia akan chop dari sama ada orang Islam atau orang kafir. Jadi binatang melata ini lebih kurang di sini, ya. Binatang melata. Jadi saya buang, ya. Jadi yang tinggal lagi ada 4 gempa yang berlaku di timur, di barat dan di Jazirah Arab. Jadi 3 ni akan berlaku serentak dan dukhan. Di manakah 4 ini akan berlaku? Ulama berselisih pendapat. Ada yang kata kalau kita mengikut Ibnu Abbas, dukhan ini berlaku awal. Dukhan awal. Jadi ada setengah ulama-ulama yang dulu mengatakan bahawa dukhan itu berlaku 40 hari sebelum matahari terbit di barat. Itu pandangan ulama-ulama yang termasuk oleh Ustaz Wadi Anwar berpandangan begitu. Ustaz Badli Shah, kalau dia mengikut Syekh Yusof Al-Wabil pun berpandangan begitu, bahawa dukhan itu selepas dukhan 40 hari, bila cerah saja matahari timbul di barat. Itu pandangan mereka. Tapi saya lebih menerima bahawa dukhan berlaku pertama. Jadi saya nak bawa tuan-tuan, apa yang berlaku adalah dukhan. Jadi kita daripada fasa ni, fasa pertama pada pandangan saya yang akan kita tempuh adalah dukhan. Ya? Dan dukhan ni adalah serangan meteor.
Ini ada dalam Al-Quran, ya, serangan meteor yang jatuh menghentam bumi sebab di sini adalah sebelum Dajjal, di sinilah turunnya Mahdi. Jadi maknanya fasa Mahdi itu adalah fasa kemarau. 3 tahun. Dajjal 1 tahun. Kemudian berlakulah perangan yang besar tu, Armageddon tu ya. Jadi apabila Nabi Isa sampai, kemudian ya Dajjal itu berjaya dihapuskan, dibunuh. Sekarang ni lapangan terbang Ben Gurion di Israel, dia dibunuh di sana. Jadi selepas tu keluarnya Ya'juj Ma'juj. Jadi fasa itu berapa tahun Ya'juj Ma'juj tu saya pun tak pasti, saya tak jumpa lagi keterangan berkaitan. Jadi selepas tu apabila Ya'juj Ma'juj dah habis, dah dimatikan, barulah terbinanya kerajaan Islam, kekhalifahan Al-Mahdi ni. Kemudian disambung oleh Nabi Isa, disambung ya. Ini disebut sebagai Al-Qahtan. Al-Qahtan ni dulu adalah puak-puak dari Yaman yang disebut sebagai puak Ratu Balqis dulu. Jadi laki Al-Qahtan yang juga jadi khalifah umat Islam masa itu. Memang ada hadis yang sebut begitu. Jadi ini adalah fasa-fasa yang tengok. Jadi kita tengok, bagi pandangan saya, berdasarkan kajian-kajian saya, dengan pandangan beberapa ustaz-ustaz yang mutakhir ini, saya lebih menyatakan bahawa dukhonlah tanda kiamat besar yang pertama. Jadi selepas dukhon jatuh, berlakulah 3 gempa yang akan memusnahkan timur, barat dan sebahagian Jazirah Arab. Jadi bangunan-bangunan hebat yang ada di Arab itu yang kita tengok sekarang tu, semuanya akan runtuh apabila berlaku hentaman meteor. Jadi kita nak tengok apa yang berlaku dalam fasa ini dengan fasa ni. Jadi saya akan hapuskan ni untuk tengok apa sebenarnya persediaan yang perlu kita buat. Ya. Jadi kita tengok daripada 1924 kita dah lalui lebih kurang 98 tahun. Jadi kita tengok di sini. Ini adalah fasa New World Order. New World Order. Dan Rasulullah berpesan bahawa fasa ini umat Islam bersabar. Ada umat Islam yang bawa kefahaman bahawa dalam fasa ini umat Islam mesti berjuang menegakkan kembali kekhalifahan, macam-macam lah ya, yang kita tengok fasa-fasa yang berlaku sehingga berlaku kekacauan Arab Spring, kekacauan di Malaysia, di Indonesia, bom sana bom sini di seluruh dunia Islam. Pada pengkajian saya lah ya, sebab Rasulullah kata fasa ini kita kena sabar. Bukan fasa ini untuk fasa kita memperjuangkan kekhalifahan, sebab kekhalifahan hanya akan berlaku pada fasa Al-Mahdi. Tidak tersebut pun dalam fasa ini berlaku kekhalifahan, dan yang disebut adalah mulkan Jabarian, pemerintahan-pemerintahan diktator yang Rasulullah pesan umat Islam sabar, bukan melawan, menasihat, menegur kerajaan-kerajaan itu, pemerintah itu, yes, tapi bukan melawan. Jadi kita tengok di situlah konsepnya. Jadi apa yang menjadi isu di sini, ada satu hadis tentang munculnya tanduk syaitan, ya, dan munculnya Khawarij. Tanduk syaitan dan juga Khawarij. Ini memang ada disebut dalam hadis. Rasulullah sebut akan munculnya tanduk syaitan daripada Najd. Daripada Najd. Saya tak dapat nak fokuslah. Mungkin kalau kita kata
Wahabi nanti mungkin sebenarnya Rasulullah masukkan lain, wallahualam. Jadi tapi ada hadis di sana yang boleh meletakkan kekhawatiran pada kita bahawa tanduk syaitan akan muncul di Najd. Sepanjang saya buat kajian, hanya satu saja fahaman yang timbul dari Najd. Itulah fahaman Wahabi yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sepanjang yang ada sampai sekarang, kita tak tahu, mungkin di depan akan ada lagi, lalu yang Rasulullah maksudkan itu mungkin lain, mungkin. Jadi tetapi saya meletakkan kekhawatiran bahawa Rasulullah kata tanduk syaitan akan muncul di Najd, dan apa yang ada setakat ini adalah gerakan Wahabi. Dan apakah Wahabi itu gerakan yang betul? Asalnya kemudian dipengaruhi oleh gerakan Khawarij. Di sinilah isunya. Jadi gerakan Khawarij ni dia bersifat, kalau kita tengok, dia merasakan mereka adalah kumpulan paling benar. Kemudian dia kafirkan umat Islam yang lain. Contohnya kekafiran tu menggunakan dalil agama, Quran dan hadis untuk kafirkan kumpulan umat Islam, untuk bid'ahkan, untuk syirikkan. Jadi kita tengoklah siapa kumpulan mana yang terpengaruh dengan fahaman ini, Khawarij. Jadi ada dua. Satu, dia bawa kepada perbezaan pandangan, dan perbezaan pandangan dalam Islam ni sebenarnya tak ada masalah. Ya, kita boleh berbeza pandangan. Orang ni nak kunut, orang ni tak nak kunut, orang ni nak jahar, orang ni nak sir, orang ni nak tahlil, orang ni tak tahlil, orang ni nak baca Yasin malam Jumaat, orang ni tak nak baca Yasin. Itu bukan masalah. Yang masalahnya adalah wujudnya fahaman bahawa apa yang saya kata tidak benar, orang lain mesti terima. Di sinilah wujudnya faham kekhawarijma tu kepada fahaman agama, sehingga menggunakan agama untuk mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan golongan lain hanya kerana perkara-perkara yang kecil. Jadi dia berlaku tentang perbezaan yang pertama, kemudian perbezaan itu menimbulkan sikap mengkafir, kemudian dia bawa kepada kekerasan. Jadi Khawarij ni dia dah sampai kepada kekerasan. Jadi kalau kita tengok contohnya wujudnya Islam Jemaah di Indonesia, yang paling utama di Indonesia, wujudnya satu kumpulan yang mereka bai'ah amir mereka sebagai khalifah. Jadi mereka gunakan dalil-dalil daripada Quran dan hadis bahawa setelah adanya khalifah, umat Islam mesti bai'ah kepada khalifah itu, dan siapa yang tak bai'ah maka dia terkeluar daripada orang Islam. Ya, inilah berlaku di kalangan kumpulan Islam Jemaah, bahawa mereka ni hanya menerima Islam dalam kelompok mereka. Luar daripada itu tak Islam, sebab mereka bai'ah kepada khalifah mereka. Jadi orang luar atau orang mereka yang keluar dipanggil orang-orang yang murtad. Jadi maknanya orang yang di luar daripada Islam Jemaah itu, menurut ustaz yang terang itu adalah, yang daripada Islam Jemaah juga yang terang tu, bahawa orang-orang yang luar daripada Islam Jemaah kerana tidak berbai'ah dengan khalifah mereka terkeluar daripada Islam. Jadi dia dah masuk ini. Jadi kalau kita tengok juga sama dengan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir membai'ah amir dia sebagai khalifah. Kemudian dia berpegang, sesiapa yang tidak bai'ah dengan khalifah dia kerana dia dah ada khalifah, jadi terkeluar daripada Islam. Jadi dia pun sama, sudah masuk konsep Khawarij. Jadi ISIS pun sama. ISIS pun sama. Tahun 2014 mereka bai'ah khalifah mereka dalam perang di Syria. Jadi ada wujudnya fahaman bahawa orang yang tak bai'ah kepada amir khalifah mereka tu keluar daripada Islam. Sama juga dengan Taliban yang bai'ah amir dia menjadi khalifah Amirul Mukminin pada tahun 2000, lebih kurang 2000. Jadi sebenarnya Rasulullah dah gariskan apabila kita masuk kepada New World Order, Mulkan Jabarian, kita tidak akan ada khalifah hinggalah Khalifah Al-Mahdi. Jadi kadang-kadang kita ni bersemangat nak kembalikan pemerintahan, kembalikan pemerintahan Islam, lalu kita wujudkan kekhalifahan, kemudian kita kafirkan orang yang di luar kekhalifahan. Inilah isu umat Islam sebenarnya. Ya, berapa ramai orang, kalau ahli pertubuhan itu 100,000, sejuta, satu generasi 100,000, generasi berikut 100,000, 200,000.
Semua mereka ni berpahaman bahawa orang yang di luar daripada kumpulan mereka adalah kafir. Maka mereka ini seluruhnya lucutlah iman mereka kerana mengkafirkan umat Islam atas alasan yang mereka cipta menggunakan dalil hadis dan Quran. Yang inilah bahayanya faham-faham Khawarij kepada umat Islam. Ya. Ada faham yang kedua, ya, iaitu faham yang masuk kepada demokrasi. Jadi faham yang kedua ini mereka tidak mewujudkan kekhalifahan, tapi mereka masuk kepada demokrasi dengan membawa moto menegakkan agama, menegakkan hudud dan sebagainya, lalu mereka mengkafirkan atau menyesatkan atau mengharbikan kumpulan-kumpulan parti-parti yang tidak dilihat tidak menegakkan apa yang mereka tegakkan. Jadi mereka menggunakan nas-nas Quran dan hadis untuk kafirkan golongan lain, walhal mereka pun masuk dalam teritori perjuangan melalui kepartian demokrasi. Yang inilah berlaku dalam kebanyakan parti-parti Islam di kebanyakan negara-negara umat Islam. Jadi mereka mengkafirkan atau mengharbikan orang-orang yang tidak separti dengan mereka kerana nas-nas yang mereka berikan. Sedangkan mereka ini yang mengkafirkan parti politik lain, merasakan mereka sajalah parti politik yang berpegang pada Islam, dikafirkan oleh puak Khawarij tadi kerana tidak membai'ah kepada khalifah mereka. Jadi berapa kalinya orang Islam ni kafir mengkafir, ya? Orang ini kafirkan parti ni, kafirkan parti sana. Kemudian Hizbut Tahrir contohnya, Jemaah Islam Jemaah contohnya mengkafirkan pula seluruh parti-parti, sama ada parti Islam atau parti bukan Islam kerana berada dalam kelompok kepartian. Jadi umat Islam ini terjebak kepada fahaman-fahaman. Kalau kita duduk dalam Malaysia, kita duduk dalam tu. Cuba kita keluar, kita tengok di dunia seluruhnya bahawa itulah benda kekacauan yang berlaku dalam negara umat Islam. Menegur, menasihat, membantah boleh, tapi Rasulullah kata sabar, 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 bukan melawan. Jadi kalau kita tengok Arab Spring sehingga umat Islam melawan kerajaan Bashar Assad, melawan kerajaan di Mesir, melawan kerajaan di Libya. Akhirnya Rasulullah dah kata jangan lawan. Akhirnya yang kita dapati hanya kehancuran. Umat Islam yang berjuang, yang mati, tak dapat juga apa yang diperjuangkan. Syria tetap begitu. Mesir tetap di tangan diktator. Libya, Iraq, semuanya masih berantakan. Yang kita kejar tak dapat, yang kita kendong keciciran. Sebab Rasulullah kata jangan lawan, tetapi sabar, sabar. Inilah konsep-konsep pengkajian akhir zaman. Apabila saya mengkaji akhir zaman, saya nampak hadis ni bahawa kita sebenarnya terlalu gelojoh untuk tegakkan kekhalifahan. Sebab Rasulullah dah bagi tahu New World Order takkan ada kekhalifahan. Sabarlah, binalah iman, menegur tapi bukan menentang, sehinggalah kita masuk kepada zaman Al-Mahdi. Jadi di situlah saya lihat kesilapan orang-orang yang dibawa dengan semangat agama, semangat dalil hadis, dalil Quran, sehingga berlaku kafir mengkafir. Sebab kita berada di dalam fasa Mulkan Jabariyah, New World Order. Kita mengimpikan negara Madinah kan, negara yang perfect itu, dan Rasulullah dah gariskan bahawa ini adalah zaman jauhar, zaman kekalutan, yang kita takkan dapat negara Madinah itu sehinggalah zaman ini. Jadi kalau kita mewujudkan kekacauan dalam negara umat Islam, maka kita tidak mengikut apa yang dinasihatkan Rasulullah. Jadi akan ada orang yang berbeza pandangan daripada saya. Ini adalah berasaskan kajian saya yang saya lihat di seluruh dunia, bukan di Malaysia saja. Jadi orang-orang Islam, parti-parti Islam terjebak, fahaman-fahaman Islam terjebak kepada Khawarij, sikap Khawarij, mengkafirkan sesama golongan Islam. Jadi ini berlaku di mana-mana dalam negara Islam hingga negara umat Islam hancur. Sebenarnya Rasulullah pesan apa yang paling kita utamakan adalah bagaimana nak mengekang pemimpin yang menjadi penyamun. Kemudian pemimpin yang mengupah sahibat-rupa untuk menyebarkan fitnah.
inilah benda yang Rasulullah suruh kita cegah. Bukan nak wujudkan negara Madinah. Sebab ini adalah fasa yang tidak akan ada negara Madinah. Ini adalah apa yang saya dapat daripada pengkajian akhir zaman. Jadi saya tutup yang ni ya. Jadi kita masuk kepada fasa Dukhan. Serangan meteor, Dukhan. Ada hadis yang setengah orang kata hadis tu maudhu'. Ada setengah kata hadis tu hadis dhaif yang jiddan, ya, bersangatan dhaif. Tapi saya lebih suka untuk tengok hadis itu. Hadis tu sebut bahawa Dukhan ini akan berlaku pada Ramadan yang jatuh 15 Ramadan. Yang dia jatuh pada hari Jumaat. Jadi andainya ada Ramadan nanti jatuh pada hari Jumaat 15 hari bulan. Ya. Jadi kena tengoklah. Dan kita tengok bukan ikut macam Malaysia. Kadang-kadang berselisih hari. Jadi kita ikutlah hari penetapan hari di Mekah dan Madinah. Sebab di sanalah pusatnya. Jadi tengok 15 Ramadan jatuh pada hari Jumaat. Ya, jadi ini ada hadis yang ada perbezaan pandangan lah. Ada yang kata maudhu', ada kata hadis dhaif jiddan. Jadi saya ambil lebih kepada dhaif jiddan, bukan kepada maudhu', sebab ini persediaan. Jadi kalau Dukhan ini berlaku, maknanya serangan meteor yang berlaku pada 15 Ramadan pada yang bertepatan pada hari Jumaat, dan dia akan berlaku pada selepas subuh di Mekah dan Madinah. Jadi kalau dia berlaku selepas subuh, maknanya dia akan berlaku di Malaysia pada pukul 11 pagi. Lebih kurang ya. Dia akan bermula dengan satu bunyi ledakan yang kuat dari angkasa apabila meteor ni masuk kepada atmosfer bumi, berlaku ledakan letupan yang sangat kuat. Yang dalam hadis ni diceritakan kalau dengar bunyi itu, orang-orang yang sembahyang subuh di Mekah Madinah tu jangan berzikir, habis saja tu terus baliklah ke rumah. Jadi dia akan berlaku, kita taklah terlibatlah sebelah pagi. Jadi kalau kita tengok 5 Ramadan berlaku hari Jumaat. Ini benda yang kita kena tengok. Dan sebelum itu, seminggu atau 3 hari sebelum itu, diceritakan bahawa bintang berekor ni, meteor yang sudah nampak di angkasa beredar. Sudah nampak 3 hari atau seminggu sebelum tu. Jadi ini meteor yang beredar di angkasa. Antara 7 hingga 3 hari. Jadi kalaulah kita dah kira, kita dah tengok 15 Ramadan jatuh pada hari Jumaat, maka alert. Kemudian seminggu sebelum tu atau 3 hari sebelum tu dah nampak meteor berputar di luar orbit bumi, luar atmosfer bumi. Dah nampak dah. Jadi inilah tanda dia. Kemudian jadi kita tahulah bila akan berlaku. Jadi apabila Dukhan ini berlaku saja, dia akan membawa kepada 3 gempa besar. Gempa besar. Satu di timur, satu di barat, satu di Jazirah Arab, dan kita tidak tahu apakah kita akan meninggal dalam gempa ini atau tidak. Kita andaikan kita tidak meninggal untuk persediaan. Andainya kita meninggal lantaran gempa tu, alhamdulillah. Anak-anak kita, isteri kita, cucu cicit kita semua meninggal, alhamdulillah. Meninggal, alhamdulillah. Tapi kita buat persediaan andainya tidak meninggal. Saya berkata, andainya kita tidak meninggal, apakah persediaan kita? Bila meletup saja pukul 11 pagi ya, dalam hadis, diceritakan dalam hadis tu, hadis jiddan ya, dhaif jiddan. Apabila kita dengar saja bunyi letupan itu selepas lebih kurang 10, 45, 11 tu, berlarilah pergi masuk ke rumah, tutup
pintu tingkap, masuk dalam bilik, tutup semua pintu, selimut, menghadap ke kiblat. Sujud, menghadap kiblat dan selimut. Anak-anak kita semua bawa masuk. Waktu tu kita zikir ya. Zikir saja, menghadap kepada Allah. Jadi kalau andainya Allah berlaku ledakan itu kena pada kita atau gempanya kena kepada kita meninggal, alhamdulillah. Jangan sedih dengan kematian saudara mara, suami isteri, anak-anak. Jangan sedih. Meninggal, alhamdulillah. Tak meninggal, akan ada isu yang lebih besar. Jadi kita kena tanam dalam diri kita. Andainya keluarga kita meninggal, isteri kita meninggal, suami meninggal, anak cucu meninggal, alhamdulillah, meninggal adalah anugerah Allah yang sangat baik. Jadi kalau tak meninggal, saya nak cerita apa yang berlaku tak meninggal. Jadi kalau dia meletup, berlakulah 40 hari. Dukun itu adalah kabut. Bukan kabus ya, kabut. Maknanya akan berlaku debu seperti debu gunung berapi menyelitupi bumi ini seluruhnya selama 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Itu sebab sebenarnya apabila dah nampak saja meteor ini dan kita dah kira Ramadan berjatuh pada 15 Ramadan hari Jumaat, kita sebenarnya ada hadis yang disebut, saya tak pasti taraf hadis itu, simpanlah makanan selama setahun. Bayangkan ini 40 hari 40 malam kita akan bergelap. Andainya waktu itu anda berada, waktu dukun ini sampai anda berada di bandar, anda tidak akan dapat balik ke rumah selama 40 hari 40 malam. Andainya waktu itu anda di pejabat, anda tidak akan dapat balik 40 hari 40 malam. Andaikan waktu itu anda berada di sekolah, anda tidak akan dapat balik selama 40 hari 40 malam. Duduklah di sekolah tu. Makanlah, kalau di sekolah tu hanya ada kapur, makanlah kapur. Kalau hanya ada batu, makanlah batu. Jadi kalau kita dah kira, kita dah tahu tanda dah ada, bawalah anak-anak semua balik ke rumah. Balik duduk di rumah kita. Kita sediakanlah air yang mencukupi. Sebab Nabi kata simpan untuk 1 tahun. Sebab selepas 40 hari 40 malam ni, apabila dunia cerah saja balik, kabut itu hilang, kita akan masuk kepada fasa kebuluran. Sebab apabila terbuka saja 40 hari itu, cerah balik, nampak semua mayat bergelimpangan di mana-mana. InsyaAllah mayat tak akan busuk sebab waktu ni ada kabus, panas sangat panas kabus tu. Jadi kita akan hidup, macam mana kita nak besarkan anak, macam mana kita nak jaga anak 40 hari 40 malam, sedang kabut itu kalau kita letak tangan macam ni pun tak nampak. Kalau mengikut hadis-hadisnya, letak tangan pun tak nampak. Maksudnya anak kita tak nampak, kita hanya dengar dia menangis. Jadi kalau kita berada dalam rumah, kita dah tahu susu dekat mana, air dekat mana. Mana anak kita menangis pun kita masih ada ability untuk bagi susu, bagi air, bagi makanan yang kita sediakan. Kalau kita tak sediakan, dalam rumah kita tak ada makanan, tak ada persediaan air pipe tak akan ada waktu itu. Selepas tu, air pipe akan tak ada dah. Ya? Peti ais kita tak akan ada dah. Makanan bergantung kepada makanan kering yang kita simpan. Tamar ke, apa ke, air-air yang kita botolkan. Itulah yang menjadi makanan kita selama 40 hari 40 malam dengan meraba-raba. Maknanya kita mesti tahu di mana kita letak makanan dalam rumah kita, di mana kita letak air. Bukan kita letak air di luar. Kita keluar tak boleh masuk dah sebab rumah kita tak nampak pintu di mana, tingkap di mana, kita hanya meraba-raba. Jadi di situlah isu macam mana persediaan 40 hari 40 malam ini untuk kita lalui. Sebab waktu tu sangat panas. Cuma orang Islam ni dalam hadis yang kata kabut itu akan menyebabkan kita jadi macam sesama. Tapi orang kafir akan menderita dengan kabut itu. Cuma isunya, kita ni dah faham ada handphone, main handphone, ada TV, ada kipas. Walaupun kabut itu kita orang beriman hanya jadi sesama, tetapi kita akan stres. Sebab macam kita tutup mata selama 40 hari 40 malam, anak menangis, tak boleh nampak, anak tak nampak kita, anak stres, anak sakit. Andainya anak tu sakit, kemudian dia meninggal, kita tak nampak anak kita meninggal, betapa sedihnya kita waktu itu. Atau pasangan kita meninggal, atau pasangan kita sakit dan kita tak nampak macam mana nak rawat.
Benda itu semua akan jadi stres pada kita. Cuma kita kena tanam redha, zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Macam mana pula kita nak solat, jangkaan waktu untuk solat, 5 waktu tu masih kena buat. Jadi benda-benda itu semua kita kena buat persediaan untuk hadapi. Kalau kita tak bersedia, kita kena makan kapek. Rumah kita ada kapek, gigitlah kapek. Kalau ada sedikit air, rendam kapek, makan kapek. Kalau ada cupboard, rendam cupboard, makan cupboard. Raba-raba, oh ini cupboard, ambil air sikit letak dalam jug, rendam, itulah kita bagi cupboard. Atau ada kotak-kotak kita yang bisnes online kita tu ada kotak, kita rendam kotak. Itulah kita bagi anak kita makan dalam keadaan meraba-raba. Kalau ada kotak, kalau tak ada, makanlah batu. Makanlah dinding tu, makanlah shilling. Kalau kita tak buat persediaan. Dan benda ini benar-benar dah dinyatakan dalam Quran, dinyatakan dalam hadis, 40 hari, 40 malam akan berlaku. Jadi selepas itulah berlakunya 3 tahun kemarau. Selepas itu masih ada hujan, tapi tanaman banyak tak jadi sebab dah ada lintasi kabut ni, kemudian 3 tahun kemarau. Selepas tu masuk kepada zaman Dajjal. Apa persediaan kita zaman Dajjal? Kali ni saya tak nak cerita persediaan zaman Dajjal, persediaan kemarau zaman Dajjal. Saya lebih cerita macam mana kita nak sedia menghadapi kabut 40 hari, 40 malam, makanan pun sedia. Jadi kalau kita dah tahu ni, ustaz dah cerita dah macam ni, janganlah pergi kerja, janganlah pergi pasar raya waktu tu. Duduklah rumah, dan sebelum itu kita dah kira dah, nampak dah semua tanda-tanda semua. Siapkanlah makanan di rumah. Tak nak siap makanan 1 tahun, siaplah makanan untuk 40 hari 40 malam, air 40 hari 40 malam. Jangan kita buat nohin je sampai masa nanti meledak, kita berada di rumah jiran bersembang. Duduklah sana 40 hari, anak kita menangis kat rumah 40 hari 40 malam. Kita tak akan dapat balik sebab tak nampak jalan apa semua. Sedangkan banjir pun kita tak boleh redah balik. Ini kan pula dukhan 40 hari 40 malam. Kita letak tangan ni pun tak nampak. Itulah keadaan sebenarnya. Stresnya macam mana, suasananya, kepanasannya. Kita faham dengan kipas, dengan aircon. Walaupun umat Islam ni dengan dukhan itu hanya macam sesama saja, tapi gelap, tak selesa, panas, tak ada aircon, tak ada kipas, tak ada TV. Jadi itulah benda yang kita kena sedia hadapi. Pada perkiraan saya, mengikut Ibnu Abbas, dukhanlah yang pertama tanda besar sebelum berlaku. Jadi saya tak nak kongsi tanda-tanda macam mana nak hadapi tanda-tanda lain. Saya lebih fokus kepada dukhan berdasarkan perkiraan kita bahawa dukhanlah yang pertama. Dan dukhan ini dia membawa wap yang panas, gempa. Andai kata kita tidak terkena dengan gempa. Jadi ini kita kena faham, dukhan ni dia panas. Dia akan cairkan ais. Ais di kutub semua akan mencair. Dan ketika ais di kutub mencair, paras laut akan meningkat antara 7 meter hingga 10 meter. 10 meter dari paras sekarang. Bayangkan laut sekarang, dia meningkat 7 meter hingga 10 meter. 10 meter ni maksudnya dalam tinggi siling masjid ni lah. Mana paras laut sekarang. Jadi kalau kita berada, rumah kita di kawasan yang rendah, di tepi pantai, kita boleh kira lah dalam kegelapan itu bagaimana air akan datang. Ais yang mencair itu, jadi air laut tu meningkat dalam keadaan gelap, tak nampak itu. Kalaupun kita selamat, tak terkena dengan gempa, tak terkena dengan meteor tu, air laut naik. Tiba-tiba saja berombak dalam gelap. Macam mana kita nak menyelamatkan anak kita, nak menyelamatkan isteri kita, suami kita, bapa kita, mak kita. Sedangkan orang dah bagi tahu, inilah isunya. Jadi kalau kita berada di kawasan rendah, kita dah kira, larilah kawasan tinggi sebelum dukhan itu sampai. Bawa makanan. Kita ada satu kampung di mana-mana, kampung ayah kita, kampung pakcik kita. Kita dah sedia dah janji dah dengan pakcik. So pada jangkaan kita akan berlaku. Jadi sebelum itu kita pergilah berpindah ke kawasan tinggi yang 7-10 meter daripada paras laut sekarang. Senang cakap lah, seluruh Teluk Intan itu habis jadi laut. Seluruh negeri Kedah itu kebanyakannya hampir habis jadi laut. Hampir seluruh negeri Perlis kecuali gunung-gunung itu habis jadi laut. Terutama di Indonesia tu, kepulauan-kepulauan yang rendah 10 meter ke bawah itu habis jadi laut.
Kalau kita tak bersedia, maka ketika kegelapan itu, kita sebenarnya tiba-tiba berada di dalam laut. Jadi inilah persediaan yang kita kena buat. Kalau kita tak buat persediaan, ya, panas, jadi laut. Kalau kita tak kena gempa. Itu sebab saya kata tadi, kalau kita kena gempa dan meninggal, alhamdulillah. Kalau anak kita meninggal, alhamdulillah. Suami isteri meninggal, alhamdulillah. Mak bapak kita meninggal, alhamdulillah. Yang isunya kalau tak meninggal, inilah benda-benda macam mana 40 hari 40 malam perlu persediaan makanan dan minuman. 40 hari 40 malam perlu hadapi kedatangan air laut kalau kita kawasan rendah. Inilah isu-isu primer yang kita kena fikirkan menjelang tanda kiamat yang pertama, iaitu kedatangan dukhan. Tengok 11 pagi, saya dah bagi tahu 15 Ramadan hari Jumaat, walaupun ini hadis dhaif jiddan, tapi kita ambillah iktibar ini sebab ada hadis yang kata apabila zaman Dajjal itu, zaman Imam Mahdi itu, teknologi ni semua dah habis, dah tak ada. Telefon tak ada, elektrik tak ada, kereta tak ada, kapal terbang tak ada. Inilah sebabnya tak ada. Sebab kedatangan meteor tu menyebabkan berlaku satu ledakan arus elektrik yang sangat kuat yang memusnahkan semua sistem elektronik yang ada di dalam dunia ini. Jadi selepas 40 hari itu, kita takkan ada handphone lagi dah. Jadi saya pun dah bagi tahu anak-anak saya, kalau berlaku ini, kalau kamu berada di Kuala Lumpur, saya berada di Perak, kita tak akan jumpa lagi dah. Kamu hiduplah di sana, macam mana kamu nak hidup, macam mana nak survive. Bapa hiduplah di sini, macam mana nak survive. Kita tak akan dapat berhubung dan kamu tak akan dapat balik. Dulu kita balik dengan kereta, setengah hari dah sampai. Hari ini kita macam mana nak balik? Kereta dah tak ada, handphone dah tak ada, kereta api dah tak ada, kapal terbang dah tak ada. Kita bergantung kepada manual jalan kaki. Memang kita boleh jalan kaki dari Kuala Lumpur nak balik ke Perak contohnya. Isunya pula keselamatan. Kalau kita bawa makanan untuk balik, kita jangka kita boleh berjalan dalam masa 3-4 hari sampai ke Perak. Tapi dalam 3-4 hari ni macam mana kita nak jalan? Orang akan rompak makanan kita sebab orang semua kebanyakannya tak bersedia. Orang akan kebuluran. Jadi selepas saja dukhan, semua teknologi tak ada. Sistem air tak ada, sistem elektrik tak ada. Air sebab air bergantung pada elektrik kan. Jadi tak ada sistem semua. Jadi kita semua collapse. Kita kena faham betul-betul situasi ni dan bagaimana kita nak sediakan. Bukan siap makanan simpan dalam freezer. No freezer dah. Selepas tu tak ada handphone dah untuk berhubung. Itulah benda yang kita kena faham betul-betul yang saya sampaikan ini ya. Walaupun hadis ni hadis dhaif ke, jiddan ke, kita terimalah itu. Andainya tak berlaku, alhamdulillah. Yang saya cerita ni andai dia berlaku. Maka kalau hadis tu jiddan pun, tapi bila berlaku maka dia jadi sahih lah ya. Jadi itulah sedikit perkongsian saya harap dapat menjadi manfaat kepada kita. Andainya ada perbezaan antara pandangan saya dengan ustaz-ustaz yang lain, dengan ulama-ulama. Jadi kita timbang-timbanglah perbezaan itu ya. Mana yang baik kita ambil, mana yang kita rasa lebih kuat kita pegang. Andainya yang lain lebih kuat, maka kita pegang. Jadi kalau ustaz-ustaz lain kata ini tak kena kita, dia berlaku di sini, alhamdulillah saya cerita andainya dia berlaku. Sebab berdasarkan kajian saya, dialah yang pertama berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas. Sekian, terima kasih.